Tapi cuba rasa dulu lah sekejap. Okey guys, ni untuk ke apa ke, wallahu alam. So tu je lah dia. Hello guys, assalamualaikum, selamat petang. Okey, bertemu semula bersama dengan Brother Masker Roti Canai. So hari ini seperti yang sebelum ni kita pernah tunjuk untuk 5 kilo, 1 kilo. Tapi pada hari ini satu kotak tepung ros paket 850 kali 12 paket. So kiralah berapa puluh kilo. Saya rasa lebih kurang dalam 10 kilo lebih lah. So hari ini macam biasalah, bahan-bahan yang saya akan guna pakai tak pernah berubah dan tak pernah bertukar, iaitu telur ayam, minyak masak, garam kasar, susu pekat dan pelantah. So kita mulakan acara menguli tepung kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Telur, kalau untuk 10 kilo saya akan biasa letak lebih kurang dalam 5 biji lah. So susu pekat saya akan letak lebih kurang 1 tin, lebih sikit lah, 1 tin 3/4 lah lebih kurang. Habis 1 tin. Dan saya add on lagi sedikit macam ni. So untuk garam pula saya akan letak lebih kurang dalam 6 sudu. 1 2 3 4 5 6. Kemudian minyak macam biasa saya akan letak lebih kurang, lebih sikit daripada separuh. Saat sebelum ni sekilo kita letak 1 cawan. 5 kilo lebih kurang separuh. So kita lebihkan sikit daripada 5 kilo. Okey, minyak masak seperti yang saya gunakan. Dan saya akan gunakan air lebih kurang 1 jug. So kita letak. Okey, dekat sini saya nak perbetulkan beberapa perkara lah. Saya minta maaf sangat-sangat kepada ada orang yang komen-komen daripada segi kenapa saya tak pakai sarung tangan, kenapa saya guna minyak, kenapa saya guna susu, kenapa saya tak guna oblet ataupun minyak sapi semua sebagainya. Ini adalah cara saya dan ini adalah untuk save costing. Save costing ni adalah setiap seorang peniaga dia ada beberapa cara dia untuk cut cost dia. So ini adalah cara kita orang untuk cut cost kita orang. So alhamdulillah apa yang kita guna dan bersyukur kita dapat. Dan untuk mana-mana supplier ataupun yang supporter telah datang untuk support perniagaan kita orang, alhamdulillah terima kasih sangat-sangat kami ucapkan. Dan jika sudi datang lagi insya-Allah. Hari ini 10 kilo sebab alhamdulillah perkembangan daripada roti daripada 5 kilo kita dah naik pada 10 kilo setengah hari, iaitu setengah malam. So kita upgrade lah. InsyaAllah kalau tak ada lalu lintang mungkin akan ditunjukkan lagi untuk 20 kilo dan 50 kilo. So share mana yang nak sudi share banyak-banyak. Terima kasih juga untuk viewer semua yang like, yang komen dalam mana-mana kita punya page. Serba-serbi kekurangan daripada pihak saya dan juga pihak Rizal Kitchen, kami susun 10 jari untuk semua. Kami mohon maaf. Apa yang berlaku daripada pihak kami itu kesilapan daripada pihak kami. Semua salah daripada kami lah, secara jujurnya saya cakap. Tapi mana-mana ada hotel-hotel ke ataupun penebar-penebar roti canai di seluruh Malaysia, niat saya berkongsi ni cuma untuk bagi tahu, mana tahu ada peniaga-peniaga baru nak mencuba di bidang roti canai, tak salah untuk kita berkongsi. Bukan bermaksud mengajar orang ni untuk jatuhkan bisnes orang lain, tak. Saya tak bermaksud macam tu pun. Walaupun saya mengajar, tapi saya bersyukur juga dengan apa yang Allah bagilah pada setakat hari ni. Alhamdulillah. So sekarang ni macam biasa, kita kena godak air dia, bagi hancur garam dekat dalam tu. Sebab saya memang pakai garam kasar. Saya nak menjawab balik pasal garam kasar ni. Banyak orang tanya kenapa pakai garam kasar, tak pakai garam halus. Mungkin ada yang tahu, alhamdulillah. Yang tak tahu tu, mungkin sini saya nak kongsi sikit lah. Kenapa saya suka garam kasar? Sebab saya ikut petua daripada arwah mak saya. Kalau masak, better pakai garam kasar. Sebab garam kasar ni dia mempunyai paling senang dia punya insting dia sendirilah, kelebihan dia daripada garam halus. So saya dah godak dia.
Saya tinggal nak masukkan tepung. Saya nak cuci tangan dulu sekejap Sekejap tunggu guys. Ni satu kotak ni ada 12 paket, 850 kali dengan 12 paket. So kita tuang satu persatu hingga habis ke semua dalam satu kotak. Minta maaf guys, kenapa saya tak pakai sarung tangan? Sebab saya lebih percaya pada tangan saya sendiri daripada beralaskan sarung tangan. Sebab kita tak tahu dalam sarung tangan tersebut apa chemical yang diorang guna pakai, apa bahan yang diorang guna pakai. So better kita percaya pada diri kita sendiri, yang tangan kita. Dan alhamdulillah tangan saya sudah cuci sebersih-bersihnya, insyaAllah. Tepung yang keempat. InsyaAllah macam biasalah. Biasa saya buat lebih kurang anggaran 21 atau 22 1 kilo. So kalau 10 ni anggaran lebih kurang dalam 200 lebih lah. So kalau saya nak kilo semua, jenuh saya menggila. Jadi saya bagi anggaran kasar lah, lebih kurang dalam 220 hingga 215 biji lah macam tu. Ada orang cakap saya punya bola macam kecil. Yes, betul. Saya minta maaf lah kalau bagi pandangan anda kecil. Tapi bagi saya itu dah memadai lah, ikut cara saya sendiri. Yang penting bahan-bahan yang sebelum ni saya guna pakai minyak, telur, garam, dengan susu tu tak berubah lah. Air ni sebenarnya kalau betul-betul nak tengok, air ni ikut sukatan diri sendiri masing-masing. Kalau anda kata anda nak keras macam mana, lembut dia macam mana, itu terpulang pada anda. Sebab kalau saya nak cakap air mengikut sukatan seperti macam 1 liter, 1.5 liter, 2 liter, itu sebenarnya orang cakap timbangan yang tak tepat lah. Sebab tak pernah ada orang buat kuih, melainkan kalau bagian perhotelan dia memang ada costing dia sendiri. So kita boleh tahulah berapa banyak kita nak guna pakai. Tapi kalau untuk biasanya kedai-kedai makan, gerai, secara jujur lah, boleh tanya dengan mana-mana pembuat kuih, penebar roti canai, diorang tak akan ikut sukatan air yang sebetul-betulnya. Diorang akan ikut apa yang diorang rasa okey, sesuai. For example, lembut dia, lembek dia, keras dia. InsyaAllah selepas daripada 10 kilo ni, akan datang kita akan buat lebih kurang 20 kilo, 50 kilo, dan seterusnya kita akan buat untuk frozen punya. So mana-mana yang nak belajar untuk frozen, boleh tengok lagi lah lepas ni akan datang. Okay, paket yang ke-11 dan paket yang terakhir iaitu 12 paket. So bolehlah darab semua 850 kali dengan 12, berapa kilo semua. Habis dalam. Saya dah masukkan untuk bahan sampah saya pula. Okay, so saya akan mulakan bancuan saya, iaitu saya akan godak lah tepung yang tadi. So dia dah bercampur dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa juga, saya akan gaul, bagi main dulu air dengan tepung, bagi dia meresap ataupun sebati dekat dalam. Kalau siapa yang tahu main 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo ni, dia tahulah azab dia macam mana. Bukan azab saya cakap sangat lah orang cakap, tapi mana yang dia biasa tu dia tahulah mainan tepung macam mana. Kalau nak rasa air tangan saya, ke mana restorannya? Okey, kalau nak rasa roti canai dekat restoran Yai Nur, Jalan Belatok 5, Taman Sentek, Pasir Gudang, Johor Bahru. So kalau nak belajar, ya baru saya teringat, siapa-siapa ada PM ataupun ada komen nak belajar macam mana, sebenarnya saya tak ada buat kelas yang tertentu lah. Sebab saya tak mengamalkan
kelas-kelas. Saya tak buat kelas-kelas pun. Tapi kalau anda kata ada niat, ada hati nak belajar, boleh je jumpa face to face. Tak ada masalah. Saya sendiri pun belajar. Takkan ilmu tu saya nak bawa mati, betul tak? Better saya kongsilah. Tapi ramai orang kena ilmu Syed. Itu Allah alam lah, hak masing-masing. Itu bagi saya itu je, Allah alam. Hak masing-masing. Terpulang pada individual. Kalau saya cakap kalau saya nak kedekut ilmu pun, saya dulu pun bukan juga pandai buat roti canai. Dan saya sekarang ni pun masih lagi belum lagi pandai sangat. Ada lagi mungkin kekurangan ke apa ke. Jadi saya minta maaf lah awal-awal dekat semua. Ada yang tanya kenapa saya punya slang serupa macam orang Semenanjung. Saya terbaca lah komen 2-3 orang. Minta maaf lah betul-betul kalau saya cakap bahasa Sabah, kan nanti ada pula yang tak faham apa saya cakap. Cuba keluarkan sikit bahasa Sabah Syed. Bahasa Sabah nak version Brunei ke nak version bahasa Sabah biasa? Kalau Brunei nanti teruk juga kalau ada yang tak faham. Oh, bahasa Brunei boleh Sebab saya memang asal usul keturunan Brunei. So memang saya akan guna pakai bahasa Brunei lah kalau dekat kampung biasanya. Patutlah ada yang komen cakap ni keturunan Brunei. Ya betul. Okey, kalau betul-betul bahasa Sabah ni semua pun tahulah Sabah memang banyak suku kaum. So kalau saya suku kaum Brunei. So saya akan minta kerusi dulu satu. Tak larat kalau nak mengundi macam tu. Saya akan letak bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. So macam biasa, saya dah campurkan air dengan tepung tu. Jadi mana-mana yang bahasa Sabah tu, kalau nak faham betul-betul saya punya bahasa, bolehlah tanya. Bukan saya tak nak guna bahasa Sabah, takut nanti orang tak faham. Sebab view ni untuk semua. Salah satu negara yang kita ada, Malaysia, Indonesia dan juga Singapura lah yang ada tengok. Jadi sekurang-kurangnya biarlah semua memahami. Okey, ada orang tanya berapa lama nak menguli. Kalau untuk sekilo tu, saya rasa anggaran lebih kurang sejam lebih. Tapi kalau untuk 10 kilo ni, anggaran lebih kurang 2 jam lah. Sebab kita kena tunggu dia lagi. Nak bagi sebati dia bukan senang. Okay guys, macam tadi kita dah bancuh. So dia dah untuk ke fasa yang pertama, iaitu dia dah mula sebati bahan, tapi tak cukup sebati lagi lah sebab kita nak kena bagi rehat dia. Nampak macam mudah kan guys? Tapi cuba rasa dulu lah sekejap. Okay guys, untuk yang pertama punya, dia dah sebati, dia dah bercampur, iaitu bahan-bahan basah tadi dan tepung. Dia dah cukup lembut. So macam biasa, saya akan recover pakai plastik. Saya akan bagi rehat untuk yang pertama ke kedua ni lebih kurang 10 hingga 15 minit lah lebih kurang masa. Seterusnya baru saya akan uli lagi sekejap. Saya rehatkan lagi sekali, barulah membuat dough ke fasa seterusnya. Minta maaf ya guys, sedikit semput, so jarang-jarang buat lah. Okay ya. So ditutup rapi ni, satu supaya tak jatuh apa-apa. Kedua, supaya dia tak cepat kering. Sebab biasanya dia terkena angin, dia mudah cepat kering lah. So kita tunggu lagi lebih kurang 15 minit. Kita jumpa kemudian guys. Setelah 10 hingga 15 minit kita tahankan. So inilah kejadian tepung yang telah ditahankan. So nampak macam sebati kan, dia dah mulus. So sebenarnya dia belum cukup kembang lagi. So kita kena uli lagi sekejap dan terbalikkan, baru kita buat membulat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dulu. Minta maaf lah guys saya semput sikit pakai mask. Memang payah sikit lah. Bohong lah kalau kategorikan tukang roti dekat Malaysia ni menguli tepung pakai mask. Termasuk juga saya. Tapi ni kerana permintaan ramai, kenalah pakai. Saya bercakap kan. Okay guys. So
Boleh nampak? Ni dah, bagi saya dah kira cukup sebati. Tinggal fasa ketiga, iaitu untuk membuat dough. So saya membuat dough pada kali ini akan ditemani dengan seorang chef, iaitu Chef Rizal sendiri. Dia akan belajar untuk cara membulat dough. So sama-sama kita belajar. Mana yang kurang daripada pihak kami minta maaf lah. So kita jumpa sekejap lagi. Bertemu kembali. So macam tadi saya dah buat, dia dah cukup kembang. So sekarang ni adalah final step, iaitu membuat dough. Dan bersama-sama dengan kita adalah chef utama kita, iaitu Chef Rizal. So Chef Rizal, tugas dia pada hari ni adalah untuk membantu saya untuk membuat dough. Buat bulat-bulat. Buat bola lah orang panggil. So cara yang sebelum ni macam biasalah, anda dah tahu. Tarik, Tangan dah cuci ya. penyet dan baling. Dekat sikit bang. Okey, kita tengok pula chef utama kita membuat dough. Oh, besar sangat. Okey, cun. So, nampak dough yang telah dibuat, dia dah mulus. Boleh dirikan. Lama sikit bang. Lama sikit Lama. Okey, dia dah bulat habis dah. So, untuk 10 kilo ni macam saya cakap tadi lah, atas satu kotak ni lebih kurang dalam 200 lebih biji. Saya malas lah nak kira berapa semua kan sekarang. Sebab penat pula nak mengira. Betul. So, apakah pengalaman Chef Rizal telah melihat dan cuba membuat dough ni? Pengalaman saya ni baru bang. Pengalaman pasal muli ni first time ni. First time Kalau tepa-tepa tu boleh lah, tepa-tepa untuk makan sendiri. Okey, insyaAllah satu masa nanti kita minta pula Chef Rizal untuk menebah. Kalau semua setuju, komen setuju. Tengok. So, kalau buat roti ni satu je lah saya cakap. Semua orang boleh mengajar, tetapi tak semua orang boleh belajar. So, kalau betul-betul anda nak belajar, anda ikhlaskan hati anda, insyaAllah anda Dia boleh nampak buat. ikhlas guys. Dia ajar orang memang nampak ikhlas. Betul-betul nampak ikhlas. Saya pun suka cara dia. Allah Rabbi. Keikhlasan dia. Tak adalah bang, saya pun biasa juga. So, ni cara kita. Kita doakan dia semoga satu hari nanti jadi toke, jadi bos. InsyaAllah, amin. Okey bang, tengok bang tepung yang kita tengah buat dough. Ini tepung yang tadi saya uli, satu kotak tu. So, ini dapat dia. Dan inilah cara-cara dia. Sini bang, ni bang. Ni bola-bola ni bang. Tu dia bang. So, membuat dough ni bukan mudah bagi setengah orang. So, kadang-kadang kita nak main tangan kita tu untuk kepit dia. Bagi setengah orang memang penat lah. Kecil kan. Jari ni dia memang nampak senang peran. tau. Nampak mudah tapi susah guys. Betul orang cakap tak semudah ABC. ABC. Bukan air batu campur air batu campur pun payah juga. Campur pun susah juga buat. Tu dia. Sebab satu je saya cakap, takkan amalan ilmu ni saya nak bawa sampai ke mati, betul tak? Sekurang-kurangnya saya mengajar orang. So mana tahu siapa yang nak boleh belajar lah. InsyaAllah. Jangan gerekut ilmu guys. Ilmu tak boleh dibawa mati kata Chef Awang ni. Tak boleh bawa mati. So apa-apa pun untuk hari ini kita akan habiskan untuk membulat sehingga selesai. So untuk next season video baru kita akan buat kuah. Kuah kita nantikan sebab tapi kuah orang banyak chef request kuah dal, kuah kari. Macam mana nak buat? InsyaAllah kalau betul-betul nak buat, saya ada 2-3 step yang saya akan buat, iaitu kari ala mamak. Kari ala mamak. Bukan ala mamak, ala mamak ataupun kari Melayu, iaitu kari Melayu yang menggunakan santan dan kari yang tak menggunakan santan. So dal pun sama juga, sama ada yang jenis tumis ataupun rebus. Dan sambal, insyaAllah saya akan post 2-3 hari akan datang. Sambal ni memang resepi turun-temurun. Sambal turun-temurun. Ya betul. Mix Kelantan. Sabah mix Kelantan. Betul. Allah, mesti sedap guys. InsyaAllah. Saya nak kira-kirakan sedap tu, Allah alam lah. Anda yang cuba. Korang share je dulu share video ni banyak-banyak. Kalau like, komen, subscribe ke YouTube apa channel semua. Follow. Betul tak? Betul. Lagi satu, siapa-siapa nak rasa air tangan Chef Awang ni, roti canai dia, korang boleh datang di mana Chef? Yainul, Jalan Belatok 5, Taman Sentek, Pasir Gudang, Johor Bahru. Guys, macam tadi saya cakap, Chef Rizal pun nak belajar. So, Chef Rizal tugasan dia pada hari ini saya bagi untuk permulaan belajar adalah membulat, iaitu untuk kenal berapa besar bola yang kita perlukan. So, tugas saya macam biasalah. Saya akan letak pelantar dekat tepung ni. So, saya akan jadikan dia seperti yang anda tengok sekarang lah.
So kalau untuk betul-betul simpanan ataupun prep dia ni, kalau betul-betul eloknya, saya elok-eloknya 1 malam lah. Tapi kalau saya, tak adalah saya tunggu 1 malam. 1 jam ke, saya biarkan, saya dah boleh tebal lah. Itu cara saya. Tapi kalau betul-betul nak ikut, lebih lama lebih elok. Berapa lama tahan chef kalau simpan dalam peti? Lama juga yang tanya. Berapa lama Okey, kalau betul-betul untuk simpanan dalam peti, ada 2 jenis peti, iaitu chiller ataupun freezer, sejuk beku punya. So kalau freezer punya kita boleh bertahan selama 2 minggu pun tak ada masalah. Just tutup sebaik elok-eloknya. Tapi kalau untuk chiller tu better dalam 4 hari 5 hari boleh guna dah. Boleh gunalah, tak ada masalah. Jadi kalau kita simpan macam ni tutup ke? Terus simpan macam ni je macam mana? Kita kena tutup lah sekurang-kurang. Tutup pakai plastik ni. Saya akan tutup pakai plastik. Ada setengah orang cakap tutup pakai tuala, tapi saya tak berani nak pakai tuala. Sebab saya tahu tuala ni kadang-kadang kita tak tahulah, benda basah kan, takut ada benda melekat ke apa ke, wallahualam. So daripada pihak kami Yainur, mana kepada semua yang support untuk kita orang, tambahan pula dekat follower Rizal Kitchen, saya selaku pembuat roti canai dekat sini mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasihlah untuk semua. Sebab sudi pandai sangat, tapi insyaAllah kami nak belajar. Sebab dalam dunia ni kita belajar semua. Dan saya bukan juga dikategorikan yang pandai, still juga nak belajar lagi. So mana salah silap kita orang ke, baik daripada pihak Chef Rizal ataupun saya, kita orang mohonlah 10 jari, minta maaf. Ini separuh ni? Ya betul, itu dah tinggal separuh. Sebab kalau untuk 10 kilo ni, biasanya 2 bekas ni akan penuh lah. Satu bekas ni akan penuh lebih kurang 6 kilo, satu bekas ni lebih kurang akan penuh 4 kilo lah. Bertungkus lumus lebih kurang sejam. So nilai aktiviti dia dah hampir siap. Satu kontainer dah hampir penuh. So kita akan penuhkan untuk kontainer warna coklat pula lagi lah. So bersama dengan saya Chef Rizal ni, boleh tanya dengan beliau apa yang dia rasa untuk waktu membulat dough. Ini waktu membulat dough sahaja. Macam mana Chef Rizal, apa perasaan? Kalau membuat dough tak berapa ni sangatlah cabaran. Cuma kita masa nak uli tu, cabaran dia memang. So dah merasakan tadi menguli? Dia nak perlukan tenaga. Nak perlukan tenaga yang kuat dengan skill yang ada. Dia tak boleh main uli macam tu je, nanti dia tak menjadi, tak sebati dia punya tepung. Betul. Kena Sebab ada cara dia. Sebab kalau menguli tepung roti canai ni, banyak orang cakap nampak macam senang, tapi tak semudah ABC. So siapa yang rasa tu, so untuk hari ni boleh tengoklah, iaitu 10 kilo yang tadi kita uli. Ni hasilnya. Boleh datang sini abang kameraman kita, iaitu Mas Adi, iaitu kitchen helper. Kitchen helper Mas Adi. Ni lebih kurang berapa chef? Lebih kurang dalam 200 lebih lah. So ni baki yang ada. Dan bagi saya, walaupun sekecil-kecil macam ni, saya tak akan buang, saya akan simpan. Ini orang cakap macam ibu dia lah, saya panggil, paling senang. So macam biasalah, saya akan ambil membulat. So kita buat dia punya tu. So Chef Rizal akan belajar 2 in 1, not 3 in 1. Kalau 3 in 1, why? Lawan Tokyo nampak? Dia 2 in 1. Kita tak boleh satu saja. Betul. 2 in 1 ni senang je chef kalau nak tahu. Macam mana? Macam ni tangan. Ni tangan. Pusing. Lawan. Pusing. Bayar. Nak bayar? Panggil. Pusing. Cashier. Pusing. Okay, so untuk yang ni kita dah penuhkan. So kita hold dia. Chef, ni kita alihkan ke sana dulu, baru kita susun dekat sini lah. Kena alihkan molek-molek sebab takut kadang-kadang ada yang buat pedajai dia melekat. So kalau dia dah melekat tu, Allah Rabbi, nak membulat dia lagi, ya Allah. Makan masa kawan. So macam sebelum ni lah, siapa nak belajar boleh belajar, tak ada masalah. Dan saya halalkan dunia akhirat ilmu-ilmu ni sebab saya tahu benda ni saya tak akan bawa ke mati. Itu je saya cakap. So kalau mana yang nak belajar tu boleh belajar. Boleh bertanya dengan Chef Rizal sebab Chef Rizal pun semakin mahir dah. Dia dah tahu sebab dia dah pun nampak setiap hari saya menguli tepung daripada 1 hingga 10 kilo. InsyaAllah beliau pun dah tahu sedikit. Boleh bertanya dengan beliau. So daripada pihak kami Restoran Wainur menjemput semua follower-follower datang, insyaAllah kalau sudi singgah ke restoran kami
boleh singgah untuk menjamu selera. Spesial apa Chef? Roti Chef? Okey, kalau special roti biasanya macam biasalah, roti canai kosong, roti tampal, roti telur, roti susu, roti tisu, roti balak. Of course lah roti balak yang viral dekat sini lah. So siapa nak mencuba boleh datang, tak ada masalah. InsyaAllah saya layan anda sebaik mungkin. Tapi kalau anda kata ada kekurangan daripada pihak saya sendiri selaku pembuat roti, saya minta maaf sekali lagi lah. Sebab saya pun manusia biasa macam anda. Tak ada yang kelebihan ataupun keistimewaan. Nanti tunjuk sekali cara simpan Chef, macam mana Chef? Cara- Boleh simpan ni. Boleh simpan tapi ni tak tahu lah. Ha? Oh ya. Okey, cara simpan dia senang je. Anda ada peti sejuk dekat rumah, kalau boleh jangan simpan di bawah benda-benda yang mudah merosakkan, iaitu salah satunya limau, bawang. Kalau boleh biar dia di atas-atas. Itu bagi saya lah. Kenapa saya cakap biar dia di atas-atas? Sebab untuk menjaga kualiti dia. Kejap chef. Okay, right now just add one. Wait a minute. Yang lain ni kita letak tepi jap. Kita ambil satu plastik. Semua inilah hasil pada untuk hari ini, iaitu 10 kilo. So sekianlah daripada pihak kami. InsyaAllah untuk next station ataupun next video kita tak akan buat lagi untuk roti canai, tapi kita akan masuk ke bab kuah. Dan seterusnya mungkin anda kata ada orang nak tengok, iaitu skill ukiran buah, iaitu carving art. InsyaAllah akan dibuat video untuk ukiran-ukiran buah. So kalau mana tahu yang nak belajar ataupun nak menempah nanti, nanti kita cerita belakang. So untuk hari ini sekian daripada pihak kami. Terima kasih sangat-sangat dan saya halalkan dunia akhirat. Dan saya minta maaf anda kata ada kekurangan daripada pihak saya sendiri maupun pihak restoran maupun daripada pihak Chef Rizal. Saya mewakili semua untuk memohon maaf kepada semua. Itu saja daripada pihak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chan, cincau, wacau. Bye-bye.